Assalamualaikum. Hari ni cikgu nak sambung pelajaran kita sedikit lagi. Okey. So jadi formula kita. Okey, apa yang kita baca kelas kemarin. Okey, untuk mencari gradient kecurunan, kamu dah belajar dua formula kelas kemarin. Okey, iaitu M sama dengan vertical distance over horizontal distance. Vertical adalah mencancang, tegak, horizontal mendatar. Okey. So, formula yang seterusnya Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak Y1. Okey, the last one is intercept, pintasan. Okey, kalau ada dua paksi, paksi Y, paksi X. Jadi kalau kena dekat paksi Y, kita panggil Y intercept. Okey, so kalau kena dekat paksi X, kita panggil X intercept. Okey, so jadi formula dia negatif Y intercept over X intercept. Okey, jadi kalau bahasa Melayu sama dengan negatif pintasan Y bagi pintasan maksudnya pintasan Y ni kena kat paksi Y, pintasan X kena kat paksi X. Okey, kita tengok contoh. Okey, so Y intercept maksudnya kena kat paksi Y. X intercept kena paksi X. Okey, so bila kena paksi X, koordinat dia bergantung pada ni lah. Kalau X intercept, X dia ada nilai, Y dia kosong. Kalau Y intercept, Y ada nilai, X dia kosong. Contohnya macam ni. So Y intercept dia kena paksi Y kat sini kan. Jadi nilai Y dia ada nilai, nampak Y ada nilai, X dia kosong. Kalau paksi X pula, Y dia ada nilai iaitu negatif 4. Pintasan X intercept. Okey, so kat paksi X, jadi nilai X dia ada nilai, Y dia kosong. Okey, paksi X, kalau paksi X ada nilai, Y kosong. Kalau kat paksi Y, X kosong, Y ada nilai. Tengok paksi. Okey, so kita tengok contoh. Kita guna formula Y intercept X intercept. Kalau kat sini okey, Y intercept kita apa? Intercept ialah 8. X intercept kena kat paksi X, intercept ialah negatif 5. So formula dia M sama dengan negatif Y intercept over X intercept. So the answer is negatif tu wajib. Y intercept kita 8 per X intercept kita negatif 5. Dah tulis dah lupa. Okay, so kamu tak boleh tinggal macam ni. Kamu kena selesaikan negatif di positif. Jadi 8 per 5. Okay, tak cantik tulisan. Di 8 per 5. Okey, siap. Okey, kita tengok ni. Apa? Kalau cikgu suka tulis ringkas-ringkas. Y intercept buat I. So 4. X intercept dengan 3. Jadi M sama dengan negatif Y intercept is 4 over X intercept is 3. Okey, satu lagi cikgu nak ingatkan. Bila jawapan kamu ni negatif ni kamu tengok dia duduk atas baris daripada per ni. Jadi kamu sebenarnya kena buat sebaris. Jadi 4 over 3. Macam tu. Cikgu dah ingat banyak kali dah daripada form 1. Ni tanda negatif ni dengan per ni mesti sebaris. Okey, itu kalau jawapan akhir dia negatif. Okey, sekarang kita tengok contoh yang lain. Okay, determine the gradient of the coordinate given. Okay, cikgu kata kalau ada nilai Y tu kosong, X ada nilai dia X intercept. Kalau Y ada nilai, X dia kosong, Y intercept. Jadi formula dia M sama dengan, so cari gradient kan, negatif Y intercept over X intercept. Jadi negatif Y intercept kita 8 ni, 8
apa? Ni tak sama tak apa. Jawapan akhir mesti bagi sama. 8 X intercept 4. So 8 dengan 4 boleh kecil dapat 2. Jadi jawapan kita negatif 2. Okey, siap. Okey, ni pula X ada nilai. Jadi bila X ada nilai, X intercept, Y ada nilai, Y intercept. Jadi M equal to negative Y intercept is 9 over X intercept negative 3. Okay. So negatif jawapan akan jadi positif. 9 bagi 3 dapat 3. Siap. Okey, sini cikgu akan ingatkan kamu. Okey, bila condong, okey, kamu ibaratnya muka kamu, kau pegang muka kamu. Kalau muka kamu belah kanan, mata kamu ialah positif, dia punya gradient. Mata kiri negatif. Hidung kalau tegak tu infinity. Kalau mulut kamu mendata tu ialah sifar. Masuk pipit lah ni. This sifar. Okey, apa maksudnya? Cikgu cerita kat bawah. Dia macam ni. Kalau condong ke kanan, dia M dia positif. Kalau graf dia line dia condong ke kiri, dia M dia negatif. Macam tu. Tu yang mata belah kanan positif, mata belah kiri negatif. Hidung infinity. Okey, tak apa, tengok. Okey, so jadi garis lurus AB approach what is it? Okey. Di kecerunan dia, kalau yang ni M AB ni dia dekat dengan ke arah paksi X, paksi Y kan. Jadi AB ni jauh daripada paksi X untuk depa dua ni. Dua garis lurus ni, maksudnya AB ni dia lebih hampir kepada paksi Y. AB jauh sikit daripada paksi Y. Jadi nilai M dia bila dekat dengan paksi Y, nilai M dia lebih tinggi, higher, greater, higher. Okay, so the greater absolute value of the gradient the steeper to the straight line. Okay, dia maksud dia macam tu lah. Kalau dekat dengan paksi Y, dia greater gradient value. Okay. Okay, so jadi kita tengok kat sini, kalau garis lurus kamu orang kata apa tadi? Horizontal saja, gradient dia kosong. Ibarat macam ni, senyum ni ada lusuh pipit. Kalau garisan kamu tegak, infinity. Okey. Okey, tadi cikgu dah terangkan. Okey, pasal garis-garis ni. The gradient of the four straight line in the diagram on the right. State the line with the higher and the lower gradient. Cikgu kata tadi, kalau dekat dengan paksi Y, dia lebih tinggi. So, yang mana dekat dengan paksi Y? Yang ni lah. So, dia tercacok sama dekat dengan, hampir sama dengan paksi Y. Ni yang paling greater. So, dekat straight line MN is the straight line that the higher gradient. Kalau the longest, yang paling rendah, ni pun tinggi. Yang ni yang landai kan. So, JO lah. Ataupun O. J is the smaller gradient. Okay. Because the horizontal incline. Okay. Sekarang dia lebih kepada problem solving. Penyelesaian masalah untuk tajuk gradient. Okay. So, every day, Jamali pitches water from the river bank near his house and the latter goes into the forest to search for the mushroom. Calculate the gradient. Dia pergi cari cendawan, ambil air kat sungai. Okay. His house to the forest. His house to forest. Okay, kalau kita buat garis lurus, house to the forest. Okay, so kita buatlah segitiga. Okay, so jadi okey, ni tinggi ni 50. So, kalau ni 20, sini 30 lah. Okey, ni jarak dia 10. So, jadi kat sini kita pakai vertical dengan horizontal lah. Boleh lah, horizontal dengan vertical. Okey, so jadi vertical dia tegak kan, jadi 30. Horizontal 10. So, equal to M equal to vertical over horizontal equal to 30 over 10. So, the answer is 3. Gradient. Okay, so siap satu.
Nombor 2, riverbank to house. Riverbank to house. Okey, kita buat macam ni. So ni 20, ni 40. Okey. So horizontal horizontal data lah 40, vertical 20. M equal to vertical over horizontal. So 20 per 40. Tak celui, cikgu ajak kita buat garisan, buat anak panah. So M tu kalau kecil dapatlah 1 per 2. Bagi 20 dapat 1, bagi 20 dapat 2. Okey, siap. So, okey. Okey, so kalau kita nak jawab soalan ni. Determine the x-intercept straight line to the point. Okey, dia habaq gradient dia 2, point dia ni. Cari intercept, x-intercept. Bila intercept, kamu terus buat keluar formula. M sama dengan negatif y intercept over x intercept. So masukkan nilai. M dia negatif 2, negatif y intercept x kosong, y ada nilai di negatif ini y intercept over cari x intercept, kita buat x lah. Okey, darab silang. X kali negatif 2, negatif 2x equal to negatif tanda sama positif, di positif 4. X equal to 4 bahagi negatif 2. Wah, sebab ni kan darab, main sini bahagi di x sama dengan negatif 2. Okey, siaplah A. So B, still lagi dia kata y intercept. Dia dah bagi titik, dia bagi gradient. So kat sini x kamu berapa? X I kamu ialah 6 M 1/3. Dia suruh cari y intercept. Okey, tak for M sama dengan negatif yi, y intercept bagi x intercept. Okey, M kamu dia bagi 1/3. Y intercept dia suruh cari, tak apa, kita pilih negatif y saja. X intercept kamu 6. Darab silang 1/3 darab 6 sama dengan negatif y. Okey, dapat apa? 1/3 darab 6 dapat 2 sama dengan negatif y. Kita nak y je kan? Tak mau negatif. Jadi darab negatif di positif, positif jadi negatif. Dapatlah negatif 2 y intercept. Jadi kamu tak boleh tinggal macam ni. Ni nilai y, kamu kan tulis y intercept. Kalau nak ringkas ni y int equal to negatif 2. Ni nak ringkas sangat, kamu tulis x int equal to negatif 2. Kalau lebih baik tulis habis. Okey, kita ada satu lagi contoh. Kita ada 2 contoh. Ini sekelas. Diberi bahawa x, esok kamu cari x intercept titik ni y, titik P dia bagi gradient dia negatif 2. So bila dia cakap x intercept, maksudnya kita pakai formula intercept lah. M equal negatif y intercept bagi x intercept. So M kamu tadi apa? Negatif 2. Okey. Negatif ni nilai x ni ada nilainya kosong, di y ada nilai. Maksudnya ini y intercept, itu negatif 4 over x intercept kamu nak cari. Jadi darab silang negatif 2 kali 4 kali x. Negatif x equal to negatif positif. Okey, kita nak x saja. Maksudnya 4 bahagi negatif 2. X sama dengan negatif 2. Positif negatif, tanda berbeza negatif. 4 bagi 2, 2. So kamu tulis lah x inti equal to negatif 2. Okay, kita buat B pula. Okay, dia bagi x intercept. Okay, so M equal to negatif y intercept over x intercept. Okay, M kamu dia berapa? M dia bagi 1/3
Y intercept nak cari di negatif Y. X intercept ialah 6. Okey, so jadi darab silang 2/3 darab 6 dapat negatif Y. Sama macam tadi, tak apa. So kita repeat balik, tak ada masalah. So ni dapat 2 negatif Y. Kita nak pergi positif kan, darab negatif 1, negatif di positif, positif di negatif 2. So kita tulis ni Y intercept equal to negatif 2. Okay, the last one, find the value of V. Okay, so the M dia bagi ni koordinat, kalau paksi Y inti lah kan. Okay, so guna formula intercept lah. Okay, M equal to negatif Y intercept. Don't forget that negative X intercept. M is equal 4 negatif Y intercept negatif 8 over V. V is X intercept. So 4 times V, 4V. Negatif positif 8. V equal to 8 over 4. So and then V is 8 over 4, 2. Okay, that's all.